Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sekali lagi kita bersama-sama pada malam ini, yang mana kita harapkan insya-Allah semualah termasuk saya, tetamu-tamu kita, tuan-tuan dan puan sekalian dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Dan malam ini lebih kurang malam yang ke-18 bagi bulan yang kedua mengikut taqwim al-Islami al-Hijri ataupun 1444, yang mana masuk bulan kedua dan pertengahan sudah pun melebihi pertengahan bulan yang kedua bulan Safar. Jadi insya-Allah apapun kita harapkan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan, amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping digugurkan dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diangkat segala derajat kita ke arah yang lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Sahibul Fadilah Al-Ustaz Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman daripada Kelantan, Kelantan Darul Naim. Apapun terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Tuan Haji Arsyad, penyelaras bicara online kita, dunia dakwah, dunia tanpa sempadan, setiap malam, setiap hari tanpa henti, yang mana rakan-rakan penyumbang yang Masya Allah lebih daripada hampir 30 bulan semangat-semangat mereka untuk kegiatan dakwah tanpa sempadan, dakwah online ini. Dan terima kasih banyak kepada Cik Fariza daripada Persatuan Orang Pekak Kuantan, dan juga kepada semua sahabat-sahabat, para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah. Malam ini kita buka seluas-luasnya untuk Sahabat Fadilah Datuk Dr. Abdul Basit bin Rahman untuk membicarakan apa topik yang akan diuraikan oleh Datuk pada malam ini. Jadi Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk Alhamdulillah. Kalau Kelantan mana hujan nak ni bulan 9 ni, belum hujan tak? Tak lagi, hujan slow lah. Ya. Hujan slow. Saya ingat hujan ni merata dah. Hari ni semalam banjir di Johor, ada bahagian kawasan banjir di Johor. Banjir mengejut juga. Termasuk rakan saya, keluarga dia, ayah, mak dia, rumah masuk air. Dia duduk di Bangi, dia kena kelip Johor untuk menguruskan masalah banjir tadi ni. Dan di tempat kami di Kuala Selangor pun, kalau ikut seluruh Malaysia pun tahu, dianggarkan laut pasang besar, meninggi lebih kurang hampir 5 ke 6 meter. Tapi alhamdulillah, mungkin barakah doa daripada para penduduk di Kuala Selangor khususnya, hujan tidak turun, jadi tidak menambahkan kepada isu banjir di Kuala Selangor ataupun di Kelang dan sebagainya. Jadi itu ialah mungkin barakah dan doa yang ikhlas daripada para penduduk, golongan orang yang sentiasa ingat kepada Allah SWT. Di negara kita ni ramalan saja sebenarnya. So amal kerja ni adalah Allah. Jadi kalau Allah kata tak jadi lah. Walaupun kita kata dalam lingkungan jadi, tapi Allah kata tak jadi, alhamdulillah tak jadi. So alhamdulillah. Mungkin Datuk kita teruskan dengan cerita malam ni. Apa topik dia? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dirahmati Al-Fadhil Ustaz Aslin, yang dimuliakan Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras kuliah online tanpa henti, dan juga penterjemah kita, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 14 hari bulan September 2022 bersamaan dengan 17 Safar 1444, sebagaimana yang dipaparkan di sini. Kitab yang ada di belakang gambar belakang saya tu, kitab kita akan baca
Nama kita Al-Arba'un fi Rad'il Mujrim an Sabbil Muslim. 40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Alhamdulillah, kita ini asal matan kitab 40 hadis itu dikumpul oleh Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Abdul Qadir dan beberapa huraiannya. Kemudian disyarahkan oleh Al-Faqir Abu Anas Madani. Dan kita harap ta'liq ataupun ulasan nanti akan diberi oleh Ustaz Aslin. Mana kita ini akan jadi 4 orang. Ibnu Hajar, Muhammad Yusuf, Abu Anas dan Ustaz Aslin bergabung untuk memberi manfaat kepada para muslimin dan muslimat sekalian. Sebagaimana yang dipersetujui oleh pihak penganjur, kita akan muqarrarkan dia. Maknanya kita akan sambung. Dalam siri akan datang, kita sambung hadis yang kedua, yang ketiga, sampai tamat 40 hadis ni insya-Allah. Harapnya Datuk, nak celah sikit Datuk. So silakan. Kalau ada penonton kita nak dapatkan kitab ni macam mana? Sama ada Shopee Boleh. ke kan? Shopee ada jual juga ni. Shopee ada. Dalam Shopee ada. Dalam nanti kita bagi link Taibah pun ada. Dalam Shopee lah senang. Mudah. Link Taibah ada tak apa Tulis nama kitab seperti yang gambar di belakang saya tu. Ataupun dipakai oleh Haji Arsyad tu. Ancaman mencela gitu. 40 hadis ancaman mencela. Keluarlah nama dia tu ni. Saya pun boleh pakai kitab ni kuliah mana-mana ni. InsyaAllah. Okay, baik, silakan Datuk. Baiklah, jadi alhamdulillah kita ini Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia tulis, tengok dalam muqaddimah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jadi kita mula baca kitab kita ni, nama dia Al-40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Kitab ni menarik. Sebab itulah Imam Ibn Hajar sendiri, saya tak bacalah dia data pengarang, cuma kita tengok muqaddimah dia. Muqaddimah daripada cucu dia, cucu Ibn Hajar. Kata dia, telah mengkhabarkan kepadaku oleh datukku. Cucu dia tulis muqaddimah kepada kitab tuk dia. Syekhul Masyayikhul Islam wal Hufaz Abil Fadli Syihabuddin Qadil Qudah Qadi Qudatil Muslimin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i, secara bacaan ke atasnya pada bulan Rajab tahun 851 di rumahnya di Jami' Al-Maqsi. Jadi Ibn Hajar hidup di Mesir ya. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dilahirkan pada tahun 773 dan dia meninggal pada tahun 28 Zulhijjah, berapa Zulhijjah tahun 852. 852. Jadi kita ini sebagaimana kata di cucu dia dibaca pada tahun 851. Maknanya di akhir hayat dia. Di akhir hayat pengarang. Ini penting kita belajar sejarah hidup dia ni. Jadi setahun ataupun tak sampai setahun. 6 bulan lagi datuk dia meninggal. Jadi kata di cucu dia, amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah mengagungkan kedudukan orang-orang yang beriman kepadanya dan memeluk Islam. Selawat dan salam dipanjatkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan jalan-jalan agama buat umatnya serta menjelaskan kepada mereka cara hidup golongan yang mendapat petunjuk. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 40 hadis terpilih daripada kitab-kitab hadis yang sahih dan daripada sunan-sunan yang menyebutkan tentang kewajipan memulia kaum muslimin. Larangan mencela dan bersangka buruk kepadanya serta sengaja menzaliminya ketika berada dalam suasana aman ataupun berperang. Saya pilih hadis-hadis ini sebagai nasihat kepada orang yang ringan lidah dan tangannya mencalar maruah kaum muslimin dan selalu menyakiti mereka. Di samping dia kekurangan ilmu, tidak kuat pegangan agamanya. Sentiasa terdedah kepada kemurkaan Tuhan dan tertipu dengan belah kasihan serta penangguhan balasan daripadanya. Semoga Allah rezekikannya taubat dan kembali kepadanya, lalu menjadikannya mengikuti cara hidup salafus salih dalam kalangan sahabat dan tabi'in. Allah jua yang menyesat dan memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Itu muqaddimah daripada cucu Ibn Hajar
kepada kitab hadis yang dikumpul oleh datuknya Al-Arba'un fi Rad'il Mujrim an Sabbil Muslim. Rahmatullahi ta'ala alal jami'. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca kitab ini, kita juga mendapat tempias kan, ilmu yang bermanfaat daripada imam besar dalam bidang hadis. Imam sehingga kan kitab dia, kitab Ibnu Hajar, syarah dia kepada Sahih Bukhari dikenali dengan nama Fathul Bari. Para ulama buat bandingan, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maknanya tidak ada lagi kitab yang paling hebat dalam syarah kepada Bukhari lebih daripada apa yang telah disyarahkan oleh Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi bagi pelajar yang sudah ada kitab, yang belum ada kitab pun boleh dengar dulu. Nanti boleh beli kitab insya-Allah. Sahabat kita yang terbit buku ni, dia Ikon Syabab. Penerbit pun Syabab. Nama dia Ikon Syabab. Kita kata jazahumullahu khairah kerana memilih tajuk yang sangat penting dalam hidup kita sekarang. Sekarang ni hak-hak seorang Muslim tidak terjaga, tidak terkawal. Jadi kita akan baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama, hak-hak seorang Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu bihasabi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim, rawahu Muslim. Maksud dianya Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan. Adapun terjemah rawi kita tak masuklah sebab masa kita sangat singkat. Kita nak ambil terus kepada perbincangan hadis. Kata sabda Nabi SAW, seseorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Para jemaah tanda. Kita ada dalam perkara ini, Nabi sebut yang pertama sekali, beberapa riwayat yang kita akan sebut, Nabi kata al-Muslim, akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim dia yang. Jadi tak boleh. Jadi bila kita bersaudara dengan sama-sama kita, apa hak dia, apa tanggungjawab dia? Yang pertama, tulis. Yang pertama, la yazlimuhu. Maka dia tidak akan menzaliminya. Itu tanda. Yang pertama, kita tak boleh zalim orang-orang Muslim. Jadi orang bukan Islam boleh zalim? La. Orang mana-mana pun tak boleh menzalimi orang. La, dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani di akhir kitab Muniyatul Musalli menarik dia punya syair. La tazlimanna idza kunta muqtadira. Jangan zalim pada orang walaupun kamu berkuasa, sebab kamu tidur tapi mata orang tak tidur, orang yang dizalimi tidak tidur. Baik. Yang kedua, tulis, dia ada 10 ataupun 9 sifat larangan yang Nabi sebut dalam hadis ini. La yakhzuluhu. Yang kedua. Nombor 2, la yakhzuluhu, dan jangan membiarkannya tanpa dibantu. Maknanya kalau kita tengok seorang Islam ni susah, menjadi kewajipan kepada kita membantu. La yazlimuhu. Jangan kita zalim saudara kita itu. Yang ketiga, wala yahqiruhu. Jangan kamu menghina mereka. Jangan hina mereka. Bihasabi imri'in minasy-syarri an yahqira akhahul muslim. Nabi SAW beritahu, cukuplah seorang itu dikira melakukan kejahatan apabila dia menghina saudara muslimnya. Cukuplah. Mana kalau nak tahu orang ni baik ke tak baik, tengok apa yang dia buat kepada saudara muslimnya. Kalau dia bantu, dia tolong, dia jaga hak-hak, maka itu dia antara orang terbaik. Tapi kalau dia nakal-nakal je, kita kata itulah di antara orang yang tidak baik. Wal'iyazbillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat yang tidak baik. Hadis ini hadis yang pertama, matan yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar. Maka Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf telah memberi ulasan pengajaran hadis daripada kitab-kitab syarah hadis. Pengajaran yang pertama, terdapat beberapa riwayat yang mengandungi perbezaan dan penambahan lafaz hadis seperti berikut. Jadi anda akan sebut nombor yang telah saya sebut tadi, kita akan tambah. Daripada Ibnu Umar, tadi hadis yang pertama tadi riwayat Abu Hurairah, sekarang ini kita pindah kepada riwayat Ibnu Umar. Sabda Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, sama. La yazlimuhu, satu.
Kemudian dalam hadis ni dia tambah yang lain pula. Dia kata yang keempatnya. Tulis nombor 4. Tadi kita dah ada la yazlimuhu, jangan zalim. Wala yakhzuluhu, jangan biarkan dia. Wala yahqiruhu, jangan hina dia. Kemudian datang yang keempat. Tuan-tuan tanda. Yang keempat, wala yuslimuhu. La yuslimuhu maknanya jangan sesiapa di kalangan saudara itu menyerahkan orang Islam ni kepada orang kafir untuk dihina ataupun diunaya. Maknanya jangan biarkan dia dizalimi. Kita tak boleh biarkan saudara Islam kita ditindas, dizalimi, diunayai oleh orang. Jangan sekali-kali. Jangan. 4. Yang kelima, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa dia menunaikan hajat saudaranya, Allah tunaikan hajat kita. Maknanya kalau kita nak Allah Ta'ala tunaikan hajat kita, kita kena tunaikan hajat saudara kita yang baik. Orang nak apa, kita tolong. Yang keenam, waman farraja'an muslimin kurbatan. Siapa dia melepaskan daripada orang-orang muslimin kesulitan, kita lepaskan dia. Farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada kesusahan pada hari kiamat. Ya Rabb. Berapa dah kita? 6. Yang ketujuh, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa dia tutup keaiban saudara muslim. Orang ni ada cacat celah dia, keaiban dia, tapi kita tak dedahkan rahsia. Di sini kita kena ingat, Allah Ta'ala akan tutupkan keaiban kita pada hari kiamat. Maka di sini kita hadis ni mesti dibaca, dikembarkan dengan satu lagi hadis, iaitu hadis amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang tu buat benda mungkar, buat maksiat, kita wajib ingkar. Tak boleh ingkar. Kan ini redah rahsia orang. La. Dedah rahsia ni maksudnya orang ini buat benda yang tersembunyi, yang dia sudah taubat, yang dia sudah insaf, yang sudah menyesali, kita tak payah ada ungkit-ungkit lagi, dia bongkar-bongkar lagi, tak perlu. Biarlah dia dengan Allah, Allah yang hukumkan dia, bukan kita menghukum dia. Tapi kalau dia buat maksiat, kita bagi, tak boleh itu jaga tepi kaya orang lah. Kita kata itu pepatah ataupun pantun, tak boleh jaga tepi kaya orang tu bukan secara direct, tapi adalah merupakan satu perkara yang perlu diperincikan. Kita benar peribadi orang, tak boleh kita kacau. Tapi kalau dia tu sedang buat maksiat, kita bukan lagi tepi kain. Setengah orang tu dalam kain sudah masuk, kita tak boleh jaga tepi kain. Akhir kali duk campur anak sana sini. Kita mengatakan itu satu kepincangan dalam memahami al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu satu kesilapan yang perlu kita kena tangani masalah ni, kita huraikan masalah ni dengan cara yang betul, insya-Allah. Baik, itu hadis yang kedua daripada Ibnu Umar. Ada lagi hadis yang ketiga daripada hadis Ibnu Umar ni riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah lagi, Nabi kita sebut lagi, Nabi kata, tadi kita sudah ada berapa? 7. Nabi sebut, bihasabi mar'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, kull muslim 'alal muslimi haramun. Satu tanda. Itu yang ke-8, haramu damuhu. Haram darah orang Islam. Tak boleh kita menumpah-numpahkan darah orang Islam itu dengan mudah-mudah, tidak boleh. Habis illa bihaqqiha. Kalau orang ni memang dia membunuh orang dengan sengaja. Setelah didapati memang dia melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ketika itu dia panggil dalam undang-undang Islam hukum qisas. Hukum qisas tu bolehlah dia balas bunuh. Itu dia panggil hukum qisas. Kita ingat di situ hukum qisas. Ataupun dia orang yang pernah berkahwin, dia berzina. Maka itu dia panggil zina muhsan. Orang itu juga perlu dihilangkan nyawa dia. Itu dibenarkan. Yang ke-9, wa maluhu haram, orang yang ambil harta orang Islam. Merampas harta orang Islam, jangan sekali-kali. Tak boleh kita ambil. Sekarang ni orang nak rampas harta orang dengan pelbagai-bagai cara. Kan? Dia tukar nama orang daripada geran nama orang ni pergi tukar nama dia.
melarikan sempadan tanda-tanda sempadan tanah. Banyaklah. Ataupun melalui perniagaan-perniagaan penipuan dia panggil scam. Scammer sekarang ni masya-Allah sangat menakutkan. Sehingga akan dikatakan orang takut sekarang ni. Akaun dalam bank pun tidak selamat. Akaun dalam bank pun tidak selamat. Sebab apa? Sebab orang boleh curi, boleh ambil. Kita kata itu semua tu hak seorang Muslim. Jangan kacau harta-harta benda ya. Dan yang ke-10 Allah Nabi sebut wa'irdihi, iaitulah kehormatan diri seorang Muslim. Jangan sekali-kali kita mencela, mencerca kehormatan seorang Muslim. Hari ini harga seorang Islam sangat murah. Berbeza sikit, tak setuju sikit, macam-macam kita buat tuduhan. Kita kata ini perbuatan yang cukup berbahaya. Baik, para penonton, para pencinta ilmu sekalian, itu pengajaran yang pertama dari sudut hadis yang Nabi kita sebut, Al-Muslimu Akhul Muslim ini, ada 3 riwayat yang dapat dikumpulkan dalam syarah kepada hadis ini. Sekarang ni kita berpindah kepada isu yang kedua. Nabi sebut Al-Muslimu Akhul Muslim. Seorang Islam itu saudara kepada seorang Islam. Maknanya persaudaraan sesama Muslim adalah disebabkan anutan agama dan akidah yang satu. Disebabkan anutan agama dan akidah yang satu setelah dihimpunkan di bawah satu dasar, iaitu al-imanu billah. Bila kita beriman kepada Allah, maka semua kita menjadi saudara seagama, saudara sama-sama Islam. Jadi saudara sama-sama Islam, kita mengatakan inilah yang kita kena jaga hak sama-sama kita, supaya kita tak boleh bermudah-mudah, kita tak boleh senang-senang je kan. Orang ni kita tak setuju, kita labelkan dia dengan macam-macam, kita kata la ya akhi. Irdul Muslim adalah mempunyai harga, nilai yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga kan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bila dia tengok Kaabah, dia kata, ya Kaabah, wahai Kaabah, mulianya kamu. Allah jadikan kamu ni mercu tanda. Kiblat, semua orang nak solat kena ada ke arah Kaabah. Walakin, kata Ibnu Umar, tetapi kehormatan diri Muslim a'zamu min hurmatil Kaabah. Kehormatan diri seorang Muslim lebih besar daripada kehormatan Kaabah. Jadi kita jangan bermudah-mudahlah. Kan? Kalau kita tak setuju dengan orang, jangan duduk pangkah, jangan duduk buat label-label, gelar menggelar ataupun perli membeli. Tidak mudah kerana harga mereka besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berukhuwah, bersaudara di atas dasar iman. Itu dia katakan ukhuwah al-imaniyah tidak akan putus sampai ke dalam syurga. Tapi ukhuwatun nasab, ukhuwah dari sudut keturunan mungkin dia putus di separuh jalan. Na'udzubillah lah. Kalau orang ni tak beriman, dia beriman, keluarga dia tak beriman, dia akan putus. Tapi orang yang sama-sama beriman, ada hubungan yang mantap, iaitulah hubungan al-imanu billah. Maka Nabi kata, al-muslim, akhul muslim. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaikum. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Maka kalau ada perselisihan, kalau ada masalah, damaikan di antara mereka. Ini yang menjadi anjida besar kepada kita semua, para jemaah sekalian, bagaimana kita nak damaikan di antara sama-sama Islam. Kita kena tak perdamaian sama Islam ini besar. Peluang untuk kita berdamai wujud. Syaitan-syaitan ni memang dia tak suka. Berdamai-berdamai ini, perpaduan ni memang tidak disukai oleh syaitan. Karena itu kita jangan ikut mereka. Kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalam surah Al-Hujurat ni, surah Al-Hujurat ni antara surah yang disebut dengan nama Suratul Adab wal Akhlaq. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka Allah Ta'ala sebut wala yaghtab wala tajassasu dalam ayat surah Hujurat. Wala tajassasu. Jangan sekali-kali kamu tajassus.
mengintip-ngintip mencari kesalahan orang. Bila mengintip, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat. Ini semua kaitan. Bila dia saudara kita, kenapa kita nak mencari kelemahan dia? Bila nak cari kelemahan dia, kita kena siap, kita kena mengintip. Bila mengintip, dia lagi mengumpat. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, ana baru je pada beberapa siri lepas, kita telah khatam tafsir kita pada waktu pagi. Dia panggil tafsir selepas subuh, surah Al-Hujurat. Ada beberapa siri kuliah. Dan sangatlah penting untuk para jemaah sekalian mentadabbur surah Al-Hujurat ini kerana dia memberi kepada kita garis panduan. Dinamakan suratul adabi wal akhlak. Surah adab dan akhlak kerana dia membincangkan tentang hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hubungan sesama kita. Jadi para jemaah sekalian. Baik, kita berpindah kepada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, apabila seorang Muslim dizalimi atau mempunyai hajat, lalu meminta bantuan. Mana orang ni diunayai oleh orang. Ataupun dia terputus bekalan. Putus bekalan, mana putus makanan, putus keuangan. Kalau kita kata dia perlu pada apa-apa saja, sakit, nak ubat, nak makan kerana tidak ada makanan, maka wajib menolongnya semampu mungkin. Kita jangan tunggu orang angkat bendera putih baru nak bantu, jangan. Itu bendera putih itu zaman Covid dulu. Macam-macam lah cerita direka oleh orang semata-mata kerana apa? Kerana nak mencari sesuap makanan yang mereka tak ada makanan pada saat itu. Jadi kita wajib tolong semampu mungkin. Tanpa ada sebarang uzur di sisi syarak untuk tidak berbuat demikian. Cuma kita sekarang ni yang kita rasa agak terkilan sedikit dengan sebahagian masyarakat Islam yang susah-susah ni, dia sudahlah susah. Dia tak mau pergi pula ke masjid, tak mau pula berhubung pula dengan orang-orang yang soleh, tak mari ke masjid, tidak pergi ke majlis ilmu. Jadi kalau orang ni susah, dia ahli masjid, orang mudah kesan. Mudah dapat bantuan sebab kita tahu dia ni orang baik tapi dia susah. Jadi kita tolong. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam hadis, laisal miskin, bukanlah orang miskin tu orang yang meminta-minta di sana sini. Tengok ini pelik tak? Kita kata orang miskin ni, tak, Nabi kata laisal miskin, bukan orang miskin tu orang yang minta-minta. Dia duk minta sana, minta sini. Apalagi dia duk minta di alam maya. Dia panggil skema internet ni. Ya Rabbi, ya Karim, ya Allah. Saya tak pastilah. Tapi kalau di Facebook ana ni, waktu kita live, waktu itulah dia mari duk minta-minta. Mungkin Ustaz Aslin atau sahabat kita lain pun menghadapi yang masalah yang sama juga. Dia bukan mari dengan ceramah, dia mari duduk attack. Kononnya dia susah lah apa benda. Kita kata macam-macam. Dia Nabi kata itu bukan orang miskin. Itu orang meminta nama dia. Walakinnal miskin, tanda ni para pelajar sikit. Walakinnal miskin allazi laisa lahu ghinan. Tak ada orang, tak ada kekayaan dia. Wa yastahi, dan dia malu nak minta-minta. Wala yas'alun nas ilhafa, dia tidak minta. Dia berhajat tapi tak minta. Jadi hadis ni hadis dalam Bukhari, kata di ulama hadis kata, itulah di antara sedekah yang paling baik kita bantu orang yang berhajat tapi tidak meminta. Sedekah ni kita bantu orang yang berhajat tapi dia tak meminta. Itu lebih baik. Oh, dia kata hebat. Macam mana kita nak tahu? Maka itulah tanggungjawab kita para jemaah sekalian, pergi siasat. Di mana rumah mereka, di mana, lebih-lebih lagi dalam keluarga kita. Anak-anak kita. Kita kena minta sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang terdekat, yang mana tahu keluarga kita susah, anak-anak kita susah, orang kampung kita susah, bagi tahu. Supaya kita boleh aturkan misi bantuan, kerana itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada pun orang yang minta-minta, kamu tak usah peduli dengan dia, memang dia kaki meminta,
dia pandailah cari sana sini. Tak ada sini, pergi sana. Tapi orang yang betul-betul berhajat tak minta. Ini besar. Hadis ini dalam Bukhari. Baik para jemaah sekalian. Maka bila orang ni perlu, jadi kita sebagai seorang Muslim bertanggungjawab untuk beri bantuan kepada mereka dalam apa saja perkara yang dia ada. Dalam kitab Mestika Hadis, kitab Mestika Hadis ni menarik. Saya suka baca dia sebab dia panggil kitab Malaysia. Penulis-penulis dia, ahli-ahli pena dia, rahimahumullah ta'ala, di kalangan orang Malaysia, dan kitab ini dikeluar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia menandatangani muqaddimah kitab. Jadi kata Tuan Syekh, dia kata di antara kewajipan kita sebagai seorang Muslim, mesti melepaskan mana-mana orang yang terdesak dalam masalah hukum. Sampai mereka, kalau dalam mazhab Syafi'i mungkin susah, kita kena cari juga pandangan-pandangan ulama lain yang boleh menyelesaikan masalah dia. Jadi itu dia panggil pekanya pena penulis Mestika Hadis. Maknanya kita nak tolong orang ni bukan makan minum saja. Tolong orang ni termasuklah dalam apa? Termasuk dalam hukum hakam. Kita sekarang ni alhamdulillah, para asatidzah kita bantu, pejabat-pejabat mufti dah keluar kenyataan ni, buat video pendek lah, buat video panjang, macam-macam buat. Sebab apa? Kita nak mudah nak beri pertolongan kepada orang. Cuma kadang-kadang masyarakat ni dia mudah terasa hati, mudah nak jadi VIP. Dia hantar WhatsApp kita tak sempat nak layan. Dia marah, dia kata ustaz tak layan, tak menyampaikan ilmu. Allahu Akbar, kata sabar dulu. Ataupun soalan dia terlalu umum. Jadi kita tanya balik, bagaimana keadaannya? Oh, dia kata kita nak belajar, dia tanya-tanya pula. Para jemaah sekalian, kita kena ingat, hukum ni bukan semua boleh na'am amla, bukan boleh yes or no, bukan macam tu. Ada hukum yang kita perlu jelasan. Dia pun Datuk yang as-sa'il ghair muta'addib yani. Termasuk pada saya tak ada adab juga. Sama tadi saya nak celah Datuk, tadi minta sedekah atau minta derma, minta tadi. Ini hari ni saya 2 hari berlaku, 3 hari berturut-turut. Hari ni dia mula stop. Semalam dan hari sebelum ni. Dia minta tolong lebih kurang. Lepas tu kita tadilah, inilah berceramah pandai tapi tak layan, kita minta derma apa semua. Lepas tu dia kata dia orang typing. Lalu Ana pun orang typing juga. Ana minta alamat, terus dia tak nak bagi alamat. Dia kata tak payahlah menyusahkan kawan-kawan ustaz nak cari rumah saya. Pula dah kita nak memastikan. Ni betul yang Datuk sebut tadi tu. Susah juga tu. Kita lambat. Kita tak bantu dia. Kita tak bantu, dia kata kita sombong. Ceramah saja pandai, tak jawab soalan. Macam-macam dia punya tu. Baik. Sekarang ni kita masuk kepada isu yang kedua yang disebut dalam hadis ini, wala yahqiruhu. Jangan menghina orang Islam. Jangan menghina orang Islam. Apa dia maksud? Larangan, isu yang keempat ni dalam buku kita ni, dalam buku yang dicetak ni, larangan memperkecil dan menghina orang Islam adalah suatu ancaman yang berat. Kerana Allah SWT sendiri tidak menghinanya setelah menciptakannya dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Tiba-tiba sengokkan bangkai manusia tidak jadi najis kerana mulianya manusia. Jadi Allah SWT telah memberi rezeki pada mereka, mempermudahkan bumi ini, famshu fi manakibiha, kan, berjalanlah di muka bumi. Semuanya Allah Taala jadikan zalul. Bumi ini dipermudahkan untuk kita. Makan tiba-tiba Allah namakan kita orang Islam ni sebagai muslim. Wasammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah namakan dulu lagi sebagai seorang muslim, dan kita sekarang seorang muslim, serta mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ajaran Islam kepadanya. Oleh itu, sesiapa yang menghina seorang muslim, seolah-olah dia telah memperlekehkan kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sendiri. Kita orang Islam, tapi kita hina seorang Islam yang lain. Kita kata itu satu benda yang berat. Ada satu kisah, menarik kisah ni.
seorang pemuda mari bercakap tentang kawan dia depan Syekh seorang ulama salaf, nama dia Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah taala. Dia kata, Syekh, fulan. Syekh pun tanya dia, Ghazautar Rum, pernah berperang dengan Rum? Tak. Mau pergi perang dengan Parsi, mau pergi perang dengan orang ni. Dia kata, tak belaka. Kata Tok Syekh, Masya Allah, segala kafir atas dunia ni selamat daripada lidahmu, tetapi saudara Islam kamu tidak selamat daripada lidahmu. Kita kata, subhanallah, ini satu sentapan yang cukup dahsyat. Syekh Ibn Mubarak telah pukul kita, maknanya orang Islam, orang kafir selamat daripada lidah kita, tetapi saudara kita yang Islam yang tak selamat daripada mulut kita, kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Dalam buku ni ada menyenaraikan beberapa perkara yang cuba kita ambil. Antara bentuk penghinaan kepada seorang Muslim ialah, dengar ni. Ini antara contoh. Yang pertama, ia tidak memberi salam ketika melintasinya. Kita jumpa orang Islam buat tak tahu ya. Tapi kalau jumpa orang kenal, oi, jauh lagi. Lebih-lebih dia jumpa ustaz yang selebriti lah macam ustaz asli ni. Nah, oi ustaz, macam dia kenal berapa puluh tahun dah. Kalau boleh nak peluk lagi, nak dakap lagi. Sambil peluk, sambil print gambar dulu selfie. Dia punya semangat jangan main. Tapi orang Islam biasa buat tak tahu. Kita bagi salam buat tak dengar. Itu dia panggil satu penghinaan kepada orang Islam, apa tidak memberi salam. Sedangkan Nabi arahkan kita sallallahu alaihi wasallam, telah mengarahkan kepada kita supaya beri salam kepada orang yang kenal dan orang tak kenal. Dan salah satu daripada tanda kiamat dia panggil salamul khas. Ada dalam kitab tanda-tanda kiamat dia panggil salam khas. Maknanya dia beri salam kepada orang yang dia nak je. Satu tafsir hadis, mana bila jumpa orang kenal, Assalamualaikum. Oh, kuat dia salam. Jauh lagi salam. Ataupun salam khas ni dia panggil salam terpilih. Contohnya, kita berjalan, tiba-tiba kita jumpa imam kampung kita. Bersama dengan imam ada Bilal, ada Tok Siak, Tok Noja ada, dan ada ahli masjid. 10 orang lagi ada. Habis, dia kata, Assalamualaikum imam. Sudah. Jadi yang boleh salam tu siapa? Imam je boleh salam. Assalamualaikum imam. Kalau jumpa ustaz, Assalamualaikum ustaz. Jadi, pembantu ustaz, pembantu imam, tak masuk salam. Itu dia panggil di antara tanda kiamat, salamul khas, salam terpilih. Sama ada dia beri salam kepada orang yang dia kenal saja, ataupun dia beri salam kepada khas kepada orang. Jangan. Jadi kita kena beri salam, salam terbuka. Assalamualaikum. Jadi Pak Imam boleh salam, pembantu dia boleh salam, malaikat yang ada dengan imam sekalipun boleh salam. Ingat, ini satu kaedah yang diperlukan sebab salamul khas, Allah salam yang terpilih ni satu perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau tak bagi salam. Yang kedua, tidak menjawab salam. Orang bagi salam tak jawab. Ni ramai juga orang timbul soalan, dia kata ustaz, saya atau WhatsApp ustaz tak jawab pun. Sudah. Macam mana kita nak jawab tu ustaz asli? Dia bagi salam, kita tak jawab. Ataupun dia tulis surat, kita tak jawab. Maka di sini saya buka dalam kitab fiqh, ulama mengatakan bahawa salam tu dijawab dengan 2 dimensi. Sama ada kita tulis jawapan atau kita jawab dengan mulut. Kita jangan sangka buruk dengan orang. Bila orang bagi salam, contohnya di atas surat, atas WhatsApp, Assalamualaikum. Jadi kita tengok, kita jawab Waalaikumsalam. Itu sudah dikira jawab. Kenapa tak tulis? Saya tengah bawa kereta, macam mana mau tulis contohnya? Kita tengah ada majlis, jadi nak tulis tak boleh. Jadi kita tengok dia lalu ikut WhatsApp tu, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Boleh. Sudah dikira menjawab salam. Jangan bersangka buruk, ustaz ni tak jawab salam. Haji tak jawab salam. Tak, dia jawab dengan mulut. Jadi jawab dengan mulut atau jawab dengan tulisan, dua-duanya boleh. Yang ketiga, melihatnya tanpa ini satu masalah. Di antara menghina orang Islam juga, melihatnya tanpa mengharapkan agar Allah memasukkannya ke dalam syurga dan menjauhkannya daripada api neraka. Subhanallah. Kita tengok saudara Islam kita kata dia ni ila jahannam wa bi'sal masir. Sebagaimana kita nak Allah selamatkan kita daripada neraka,
Kita nak Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, kita mengharapkan saudara Islam kita yang lain semuanya mendapat nikmat, mendapat kedudukan yang kita mengharapkan untuk kita tadi. InsyaAllah. Jadi kalau kita kata biar dia tu, asalkan aku dengan keluarga aku masuk syurga, sudah orang lain tu peduli apa? La. Itu dia panggil tidak menunaikan hak tanggungjawab. Berapa dah kita? 3. Yang keempat. Tulis nombor 4. Begitu juga menyebut kekurangannya. Kalau jumpa dengan kawan-kawan, kita duduk attack orang tu. Duduk orang ni gini, orang ni gini. Itu dipanggil menyebut kekurangan. Maknanya kita memperlekehkan orang. Jangan. Yang kelima, memberi gelaran yang tidak baik. Sekarang ni, termasuklah label-label ni. Label-label orang ni. Kita tengok poster orang ni. Orang ni ada poster nak ceramah di masjid kita. Kita pangkah poster, kita tulis atas poster dengan kata-kata yang buruk. Kita kata ini termasuk dalam menghina seorang Islam. Kita mungkin ada perbezaan. Nah, mana ada manusia ni tak berbeza. Kalau ada tak berbeza tu, kira hebat selajak dah tu. Nah, tapi perbezaan tidak menghalalkan kita untuk menghina saudara kita. Kalau kita tak nak dengar dia ceramah, sudahlah. Kata maaf lah, saya tak biasa dengar dengan ustaz ni, saya tengok ustaz lain lah. Nah, dia ceramah masjid ni, saya pergi masjid lain. Pertama kalau dalam channel YouTube lagi mudah, tak payah buka. Yang dia kita buka yang kita nak. Tapi nak hina orang, nak mencela orang, jangan. Dia kata saya tahzir ustaz. Ni ada satu lagi penyakit ni Ustaz Sazlin. Nama dia tahzir. Tahzir ni makna memberi amaran kepada orang. Jangan dengar dia ni. Baik. Saya nak tanya, sebelum awak tahzir dia, awak dengar ke tidak dia? Saya pun tak dengar juga. Orang kata, ini masalah kita. Kita bina hukuman di atas tapak yang buruk. Maknanya orang kata, kita pun kata juga. Lah. Sepatutnya dalam Quran, dalam surah tadi Al-Hujurat, Allah Ta'ala sebut, fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binabi, fatabayyanu. Dalam satu qiraat, fatasabbatu. Fatabayyanu, fatasabbatu. Ada 2. Kalau kata fatasabbatu, mana kita pastikan kesahihan maklumat. 1. Kalau kata fatabayyanu, kita kena minta penjelasan. Apa beza 2 tu? Beza banyak. Saya buat contohlah. Malam ni kita tengok Haji Arsyad berjalan dengan seorang perempuan muda. Comel pula tu. Nah. Jadi ada orang snap gambar, prank, ambil gambar, masuk dalam Facebook. Dia tulis biar gambar berbicara. Ini ayat perusak ni. Biar gambar berbicara. Jadi kita pun tanya, Haji Arsyad, betul ke gambar awak ni? Dia kata betul, gambar aku dengan perempuan, betul. Itu dia panggil fatasabbatu. Pastikan gambar tu betul gambar dia. Sah. Baik. Di mana fatabayyanu? Siapa tu? Siapa itu? Ini anak saudara saya. Dia mari umrah dengan saya. Oh, anak saudara. Jangan. Jadi itu dia panggil fatabayyanu, maka minta penjelasan. Jadi 2 ni kita kena ada. Kalau tidak, dia biar gambar berbicara tadi, memang nak attack dia dah. Tapi kita sebagai seorang Muslim, fatasabbatu fatabayyanu. Jangan beri gelaran yang buruk. Mana kita nak beri gelaran yang buruk, biar kita pasti dulu benda tu. Yang keenam, tidak mengejeknya apabila merehatnya kurang terurus atau ada kecacatan pada tubuhnya. Bila tengok orang ni macam ni, kita buat tempang lah, macam-macam lah kita pandas. Dia tu bahasa ni tak lewat kira kan, dia pandas serong tu. Dia adalah ayat-ayat perli dia tu. Kemudian yang ke-6, yang ke-7, atau tidak lancar pertuturannya. Orang panggil cakap gagak. Gagak. Kita pun perli. Jangan. Yang ke-8, mungkin orang yang dicela itu memiliki hati dan peribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, berbanding orang yang berpersonaliti atau memiliki fizikal yang lebih baik daripadanya. Ini baik. Itu bukan yang 8. Maknanya, kita tengok orang cacat, kita jangan kata. Kita tak tahu bagaimana keadaan dia. Ada orang cacat tapi lebih kuat ibadat daripada orang yang sempurna akal, sempurna fizikalnya. Kita katakan ini satu perkara yang perlu diambil perhatian. Baik. Antara kita berpindah kepada isu yang kelima dalam buku saya ni. Dan ini yang terakhir. Lepas ni kita akan dengar ulasan daripada Ustaz Aslin.
Antara ancaman bagi mereka yang tidak membantu saudara Muslim serta membiarkannya dizalimi adalah seperti berikut. Ini contoh. Contoh kita biarkan saudara kita dizalimi. Yang pertama hadis Jabir. Hadis Jarir bin Abdullah dan Abu Talha ibnu Sahal al-Ansari radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in yakhzulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi irduh fihi min irdihi illa khazalahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah." Anda pelajar. Tiada siapa yang membiarkan seorang muslim yang sedang dicabuli kehormatannya dan dicalar maruahnya, melainkan Allah Ta'ala akan membiarkannya tanpa dibantu ketika dia benar-benar memerlukan bantuan. Maknanya, kita duduk dalam majlis. Orang hina sahabat kita. Dia kata sahabat awak ni begini. Sedangkan kita kena, itu adalah satu tuduhan jahat. Itu adalah satu tuduhan jahat. Tapi kita diam. Jadi syaitan bisu kita. Dalam grup ke, dalam mana-mana orang ke, dalam pentah mana-mana orang hina sahabat kita, kita diam, tak tahu. Maka kata Nabi SAW, orang itu telah menghina kawan sendiri dan dia akan dihina oleh Allah Ta'ala di tempat yang dia memerlukan bantuan daripada Allah. Allahu Akbar. Berapa ramai kita tengok kawan-kawan kita dekat depan, Masya Allah, baik. Kata orang lembut gigi dari lidah. Tapi belakang, orang kutuk kita, langsung dia tak sentuh. Kurang-kurang kalau dia tak nak bela pun, sebutlah, ya akhi, kita ni kalau kita nak umpat orang, kita ni baik sangat ke? Yang awak kata ke sahabat saya tu, awak dah jumpa ke dengan dia? Dah pernah tanya ke dia? Dah pernah siasat ke dia? Kalau tak ada lagi, tak usahlah cakap macam ni. Itu je. Tapi kalau kita berani, kita bela. Saya tak pernah dengar pun dia cakap macam ni. Yang awak tuduh ni saya tak pernah tengok pun dia buat. Jadi, itu kalau orang bela saudara dia, Allah bela dia. Kita tengok ni. Wa ma min imrin yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fi min 'irdihi wa yuntahaku fi min hurmati illa nasarahu Allahu fi mawtinin yuhibbu nasratahu. Mana-mana sahabat, mana-mana orang yang membantu saudaranya seorang muslim yang dihina, yang dicabuli kehormatannya di tempat orang itu dihina, kita bela. Illa nasarahullah, Allah Ta'ala akan bela dia pada tempat yang dia perlu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikan kami orang yang membela sahabat-sahabat kami, orang yang membantu, orang yang memerlukan. Ya Allah, tolonglah kami di saat kami memerlukan bantuan. Hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Satu. Hadis yang kedua, An Sahli bin Hunayf radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man uzilla indahu mu'minun falam yansuruhu." Satu. Sesiapa yang berada di sisi seorang muslim yang sedang dihina. Mana orang ni kena pukul ke, kena hina ke, kena perli ke, kena macam-macam lebah tuduhan. Falam yansuruhu. Tapi kita diam. Wa huwa yaqdir ala an yansur. Sedangkan kita mampu. Paling tidak pun kita sekat. Kita tahan. Kita larang. Contohnya, jangan buat macam ni, tak baik ni. Jangan hina sahabat saya. Saya tak tahu pun. Saya tak dengar pun apa yang kau cakap itu ada pada dia. Kita makan. Siapa dia buat macam ni? Orang hina kita tak bela. Azallahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Orang ini akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat. Allahu Akbar. Na'udzubillah minal khuzlan. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada ditinggalkan tolong oleh Allah Azza wa Jalla di saat kita memerlukan bantuan. Karena itulah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, kita mengatakan hadis ini sangat besar. Allah dalam hadis tadi, hadis yang dibaca di awal tadi oleh Imam Muslim, kemudian diikuti dengan 10 lagi larangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, larangan kepada menghina sahabat kita sama-sama Islam. Ada lagi hadis lain saya tak baca tadi, contohnya la tahasadu, itu larangan berdua pihak. Tetapi yang ni larangan kita je saja. Jangan hina orang. Ada 10 larangan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia buat benda ni, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Jadi di antara pertolongan yang besar, di antara cabaran yang besar bagi kita hari ini, bagaimana kita nak tolong sahabat kita yang dihina di hadapan kita. Ini sukar. Paling tidak pun kita bela,
kita mengatakan apa yang awak buat, apa yang awak tuduh tidak betul. Saya kenal orang ni, tapi tak ada orang bercakap. Bahkan dia pula tukang tambah garam untuk menambahkan kepedihan luka ataupun menambahkan minyak untuk menyalakan api kebencian orang kepada kita, sedangkan kita mampu untuk membela. Adapun yang positif, yang baiknya, Nabi SAW sebut, bila kita dengar sahabat-sahabat kita perlu bantuan, sakit, perlukan kesembuhan, susah, kita perlukan bantuan, maka Nabi SAW mengatakan da'watu akhihi al-muslim li bizahril ghaib mustajab. Doa seorang muslim kepada sahabat dia yang secara bizahril ghaib, yang dia tak tahu, adalah doa yang mustajab. Mana kita dengar, bila kita dengar sahabat kita sakit, kita, ya Allah, isfi wa anta syafi, kita doa dari jauh. Tak perlu kita hantar surat apa dah. Kita doa sih. Tengok Facebook. Oh, sahabat saya sakit. Kita berdoa. Isfi wa anta syafi, la shifa illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru qadama, as'alullah alazim. Kita doakan ketika itu, itulah doa yang mustajab, dan malaikat datang mengaminkan doa kita. Ya Allah, amin walaka bimislin. Amin, ya Allah, sembuhkan penyakit dia ni juga, penyakit kita. Kita doa ke sahabat kita yang sedang sakit. Sahabat kita yang sedang kesempitan hidup, kita doa, ya Allah, berilah kesenangan kepada dia, lepaskanlah susah dia. Malaikat kata amin walaka bimislin. Amin, engkau juga dapat. Sebab itulah di antara yang sensitif sikit ya, masalah kalau sahabat kita tu tak ada isteri. Boleh tak boleh kita doa di zahiril ghaib? Saya rasa kita boleh je doa. Nah, tapi mungkin orang sebelah kita pula sensitif. Dia kata, abang doa hak lain lah, tak usah doa hak tu. Nah, sebab malaikat mari jawab tu. Ya Allah, berilah sahabat aku tu yang tak ada isteri tu isteri. Ya, malaikat mari kata, ya walaka bimisli, engkau berdapat juga. Sebab itulah isteri dia kena dengar juga suami dia doa apa ke kawan tu. Jangan duduk diam gitu ya. Akhir sekali mustajab doa malaikat ni, lain macam pula kita jadi. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam hadis yang pertama ini. Jadi tadi kita dah sebut, Ibnu Hajar bawa matan hadis, sahabat kita ni syarah hadis, Abu Anas mengulas hadis, dan Ustaz Aslin membuat khulasah ataupun penggulungan kepada perbincangan kita. Dipersilakan. Masya Allah, barakallah fiik, jazakallah khair jazak al-fadil Datuk. Saya pun taklah nak pandai ulah-ulah bendanya. Jadi dalam tu ada syarah-syarahan dah, cuma yalah, kalaulah sahabat-sahabat tuan-tuan para penonton sekalian, kalaulah ada hadis yang melarang atau mengancam orang-orang yang mencela dan menghina maruah orang-orang Islam, mana apatah lagi kita mengancam, mencela, menghina kepribadian Rasulullah SAW. Maknanya Islam ini aslim taslam, bukan gitulah maksud dia. Maknanya Assalamualaikum itu pun membawa makna kepada jaminan daripada aku tidak mengapa-apakan kamu jika aku tak bertemu dengan kamu di belakang kamu, sama dengan lidah dan tangan aku dalam bentuk jahat. Assalamualaikum, kita menjamin. Itu sebagai orang kan, kita bahasa Melayu ni dah salam sejahtera dan sebagainya. Sejahtera macam mana? Maksud kita jamin, kita tidak mengapakan saudara yang kita bagi salam, dan untuk mengata pada dia, memfitnah ataupun menulis benda yang tidak baik dan sebagainya. Itu nak katanya Islam mementing hal umat dia. Jadi bagaimana kita dengan Nabi SAW. Saya tanya Datuk bagaimana beberapa pembesar-pembesar di zaman-zaman dahulu, kalau kita lihat apa nama ni, Khalifah Al-Mu'tasim, kerana jeritan seorang wanita, ya Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, di mana kamu? Tiba-tiba ada seorang mendengar, peniaga Muslim. Ini berlaku di kota Amuriyah, di bawah jajahan Romawi, Rom waktu itu. Tapi ada peniaga-peniaga Islam mendengar jeritan perempuan dan mengadu kepada Khalifah Mu'tasim. Subhanallah. Dengan hadis-hadis inilah. Khalifah dulu ni orang yang hebat dalam agama. Bukan khalifah yang kosong, cerdik dalam bidang politik semata-mata. Tetapi dia lemah dalam bab agama ataupun iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan akhirnya dia berjaya menawan bandar tersebut yang mana membawa lebih orang kata apa, lebih kurang 3,000 tentera Rom tewas dan terbunuh dan sekitar 30,000 menjadi tawanan. Subhanallah.
Yang ni nak ceritanya dengan hadis ini kita nak sabit ini Syekh apa nama ni Al-Mubarakfuri pada mencatatkan dalam tulisan beliau. Dan juga hadis apa cerita yang seterusnya ialah bagaimana Sultan Al-Hajibul Mansur. Macam bayangkan tengok dia telah membawa bala tentera apa nama sehingga kan 3 orang muslimat yang ditawan oleh satu gereja dan akhirnya ringkaskan disebabkan Sultan Hajibul Mansur ini mengerahkan tentera-tentera untuk menyerang kawasan tersebut. Lalu pemerintah governor dia kata, kenapa tuan-tuan datang sini ni buat apa? Bukankah kita berjanji kita tak perang? Tapi jawab parlimennya, gereja kamu didapati telah menjadikan 3 wanita Islam sebagai tawanan gereja. Subhanallah, governor tadi menghantar surat balik kepada Sultan Hajibul Mansur, mohon maaf dan saya akan hancurkan gereja yang telah menjadikan muslimat tawanan mereka. Allah. Makna kegerunan. Kenapa? Kerana mengambil orang kata prihatin dengan masalah-masalah muslimin dan muslimat ataupun saudara seagama dengannya. Jadi alangkah indahnya kalau hadis ni ditepati dalam amalan kita ni Datuk dan penonton sekalian. Saya rasa mungkin tak akan berlaku kot satu kekejaman, penindasan yang berlaku di Yahudi, yang berlaku di negara India dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kita sebutkan yang kita lihat kepada kepimpinan di waktu-waktu tersebut yang mana menyebabkan umat Islam terselamat daripada cengkaman kezaliman orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi moga-moga masih banyak Datuk saya lebih kurang hampir kat sejam kat, subhanallah. Memang kita tak rasa apa. Ni dipanggil pengajian berkitab ni dia jadi galik kata orang Kedah. Hak Kelantan kecil ke apa galik tak? Jadi galik yang. Jadi leka memang dengar masya-Allah dan terima kasih banyak ramai malam ni mungkin penuntut-penuntut kuliah tafsir Suratul Hujurat di waktu pagi oleh Al-Fadil Datuk setiap pagi lepas subuh. Diorang juga pada malam bersama-sama menyaksikan menonton bicara kita pada malam ini. Jadi ingat mungkin Datuk ada nak tambah apa sikit ke? Adalah insya-Allah. Ada. So alhamdulillah terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak atas kesediaan Datuk malam ni membuka kitab 40 hadis ancaman mencela dan menjadi. Bagi mereka yang ingin mendapatkan kitab ini, saya pun memang dalam bahasa Arab tu mudahlah tapi kita rasa lebih mudah bagi orang Melayu ni kena buka kitab Melayu juga, terjemahan. Siapa nama senang Ibn Hajar Asqalani yang telah mengarang, menghimpun kalau Imam An-Nawawi rahimahullah dia menghimpun hadis-hadis yang umum tentang masalah fiqh, masalah akidah dan sebagainya. Maka di sini hadis ini special untuk ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Jadi anda perlu dapatkan dan insya-Allah mungkin Datuk buat ni dalam Shopee pun banyak. Saya tak sangka pula Shopee jual kita agama. Kita dengarkan jual pensel ke, jual apa TV ke, kitab agama pun. Saya baru tahu ada 2-3 minggu ni kerana bila kita buat pengajian berkitab, rupanya ada kitab yang dijual di dalam Shopee sebagainya. Jadi ambil manfaatlah bagi nak mudahkan insya-Allah. Jadi wallahu alam, terima kasih banyak kepada Datuk lagi. Terima kasih kepada semua para penonton. Terima kasih Tuan Haji Arsyad. Ya, jadi sebab Haji Arsyad terkejut tadi bila Datuk kata Haji Arsyad diambil gambar berdoa dengan wanita. Jadi dia pun hilang daripada kursi tadi ni. Kan. Tasabbatu wa tabayyanu tadi ni. Jadi insya-Allah Haji Arsyad berhati-hatilah. Ya. Gambar ini akan membicarakan siapa Haji Arsyad sebenarnya. Okey, terima kasih banyak Cik Farida. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya yang mengacarakan bicara kita pada malam ini. Sekian. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah.